Ni untuk soalan 16, soalan yang terakhir dalam trial Terengganu. Yang ni soalan pilihan, meaning kalau kamu tak jawab pun tak apa. Sebab dalam bahagian B ni, kamu perlu menjawab 4 soalan. Tapi kamu dapat 5 soalan termasuk bumi ni. Tapi itulah sebenarnya bumi ni senang sebenarnya. Cuba kamu perhatikan cikgu ajar ni kod-kod boleh dapat lah kan. Lama lagi masa nak SPM. Kod-kod kalau kamu boleh dapat bumi ni, lagi mudah sebenarnya bumi daripada pelandong kan. Okay. Cuba tengok P, Q, R dan M ialah 4 titik pada permukaan bumi. PR ialah diameter. Okay. So sekarang ni kita lukis bumi. Kita kena lukis lah. Kalau dia tak beri lukisan, kita kena lukis. Allah, bulatan cikgu So ini macam pusat bumi lah. Kita buat pusat bumi tu. So kita buatlah lukis 3 dimension. Nak menunjukkan bumi ni berbentuk sfera. Cikgu ni tak berapa melukis ni Ni bab-bab melukis ni Cikgu Salina pandai lah ni. Okey. So nampaklah juga walaupun terketar-ketar sebab tulis dengan pen ni memanglah dia tak berapa ni. Okey. So bumi ni 3 dimension. Kita lukis dulu bumi 3 dimension. Macam tu lah basic nak lukis bumi. Okey. Sekarang ni dia kata PR ialah diameter. Okey, lokasi P. Kita buat lokasi P dulu. P tu 60 darjah. Kalau cikgu buat dengan pen lain kot. Nak bagi nampak. 60 darjah maknanya kita lukis 60 darjah. Ini adalah latitude 60 darjah utara. 60 darjah utara, 45 darjah barat. So kalau yang menjadi diameter ni kan, PR jadi diameter kan. Kita buat dia menjadi bulatan agung. Bulatan agung maknanya bulatan yang besar sekali ni. So kat sini ni kita labelkan sebagai 45 darjah barat. Tu. Kita labelkan yang hujung ni 45 darjah barat. So nanti di sebelah sini adalah longitude yang R ni lah. Sebab dia diameter bumi. Awak kena tengok juga diameter selarian latitude ke diameter bumi. Yang ini diameter bumi. So diameter bumi maknanya kalau 60 darjah utara. Kejap. Lokasi P tadi 60 darjah utara, 45 darjah barat. So kita tandakan dulu. Ini lokasi P kita. P 60 darjah utara. Berada pada latitude 60 darjah utara. 45 darjah barat. So P berada di sini Lepas tu dia kata PR ialah diameter bumi. Bila diameter bumi, dia melalui pusat bumi dan dia macam tu. Itu diameter bumi. Maknanya latitude yang lagi satu tu PR kan. PR merupakan diameter bumi. P belah sana, R belah sini. Dia melalui garis ni diameter. Diameter dia melalui pusat bumi. Tu maksud diameter bumi. Kalau diameter selarian latitude lain dia dekat latitude tu je. Kan dia diameter bumi. So satu utara, satu selatan. Maknanya di sini latitude ini adalah 60 darjah selatan. Dan longitude-nya pula, longitude-nya di sebalik sini. Kalau di sana 45 darjah barat, di sini 180 tolak 45. Maknanya 5, 7 tolak 4, 3, 135 darjah. Kalau di sana barat, di sini timur. Begitu. So maknanya lokasi R ni adalah 60 darjah selatan, 135 darjah timur. Soalan pertama dia tanya nyatakan longitude bagi R. Longitude bagi R kita dah dapatlah 135 darjah timur. So jawapannya 135 darjah timur. Dapat dah lah longitude bagi R. Okey. Yang ni 2 markah tau. Nampak? Bila kamu jawab 135 itu untuk markah yang pertama. 135 1 darjah timur 1. Lumayan tu markah dia kan. Okey. Seterusnya kita buat dengan pen purple pula. Okey. Dia cakap S terletak ke timur P. Okey, S terletak ke timur P. Maknanya around sini dia S ni ke timur P. Timur ke sebelah kanan lah. Daripada P tu dia ke kanan lah. S ke timur P dan jarak dari P ke S diukur sepanjang selarian latitude sepunya ialah 4,500 batu nautika. Okey. Sekarang dia kata jarak sepanjang selarian latitude sepunya.
Bila sepanjang latitude sepunya, formula yang dia pakai adalah theta darab 60 darab cos latitude tersebut. Ini kena tahu ni. Okey. So sekarang ni latitude yang dimaksudkan, kalau dia kata S terletak ke timur P, meaning dia berada pada latitude yang sama dengan P. Maknanya tadi P terletak pada 60 darjah utara kan. Maknanya S ni pun terletak pada 60 darjah utara. Tapi S ni berada ke timur, tak tahu di mana. Okey. So sekarang ni nak tahu S tu di mana, kita kena tahu dulu jarak theta ini. Ini yang kita perlu cari dulu, theta ni. So nak cari theta, okey, jaraknya dia dah bagi 4500. So kita kata theta darab dengan 60 darab dengan cos latitude-nya tadi 60. Okey, 60 sama dengan 4500. So theta sama dengan 4500 bahagi dengan 60 darab cos 60. 60 darab cos 60. So sama dengan, tekan kalkulator, 4500 bahagi, kalau nak tekan sekaligus, bila bahagi awak kena tekan bracket ya, bracket 60 ni. Ni bracket kan dia. 60 darab cos 60. So tutup bracket, baru tekan sama juga. So awak akan dapat 150 darjah. Kalau tidak awak cari satu-satu lah, 4500. Awak tekan dulu 60 darab cos 60 dapat apa? 60 darab cos 60 dapat 30. Lepas tu 4500 bahagilah dengan 30. Awak tekan satu-satu macam tu boleh juga dapat 150 juga. Ya. Tapi jangan awak tekan 4500, awak terus bahagi 60, lepas tu awak darab dengan cos 60. Awak akan dapat jawapan lain. Sebab bila bahagi dia kena ada bracket. Baru dapat 150. Hati-hati bila menekan kalkulator. Okey, so 4500 bahagi 60 darab cos 60 dapat 150 darjah theta-nya. Maknanya perbezaan theta mereka ni adalah 150. Kat sini 45 darjah barat 45 darjah barat sini. Perbezaan theta tu 150, maknanya mungkin sekitar sini lah. Cikgu rasa sekitar sini kedudukan S itu. Dia ke timur P dan jarak mereka ialah 150. Kalau kita boleh gambarkan secara line ya. Ini P. Ini S. Jarak mereka ni 150 darjah. Okey. P ni pula dia adalah longitude 45 darjah barat. Bila longitude 45 darjah barat, jarak dia dengan 0 degree hanyalah 45. Dengan 0 degree. 0 degree ni meridian Greenwich kan. Ni longitude kita bercakap pasal longitude. Longitude 45 darjah barat ni dikira daripada meridian Greenwich. 0 degree tu. So sekarang ni kalau dah ini ambil 45 ya, kita nak cari daripada meridian Greenwich ke S. Itulah longitude S. So maknanya 150 tadi kita tolaklah dengan 45 darjah. So dapatlah 5 4 tolak 4 0 1 105 darjah. 105 darjah apa? Dah kalaulah ini 0 kan, ini belah barat. 0 melangkaui 0, maka ini dah jadi belah timur lah. 105 darjah timur. So longitude ni kita kata 105 darjah timur. Itu. Okey. Seterusnya soalan C. Hitung latitude bagi titik M. Titik M jika jarak dari R ke M. Ini tadi R kat sini. R ke M diukur sepanjang permukaan bumi ialah 5,400 batu nautika. Okey. Kalau diukur sepanjang permukaan bumi, maknanya dia berada pada longitude yang sama lah. Permukaan bumi ni dekat sini lah, sekitar sini. So kalau dia kata 5,000
Cuma M. Maklumat dekat mula-mula tadi dia cakap tak? Okey. Maklumat dekat A tadi, sebelum A, soalan ni, dekat soalan dia cakap M terletak ke utara R. Kena baca balik soalan ni. Dia cakap dekat soalan atas sekali, sebelum maklumat lah, dekat maklumat atas sekali, nombor 16 tu. Dia kata M terletak ke utara R. So, maknanya kalau ke utara R sepanjang macam ni lah. Mungkin M ni sekitar sini lah. Sekitar sini-sini. Tu. So, M dia mungkin dekat sini-sini lah. M. Dan dia kata jarak R ke M ini diukur di sepanjang permukaan bumi ini ialah 5,400 batu nautika. So, apa yang kita buat? Kita cari dulu berapa theta. Theta sama dengan jarak dia tu 5,400 batu nautika itu kita bahagikan dengan 60. Sebab kalau jarak dia sepanjang permukaan bumi ke, jarak terdekat ke, semua theta darab dengan 60 kan. Untuk dapatkan jarak dia. So, bila dah bagi jarak, kita bahagi je 60. 5,400 bahagi dengan 60. Kita dapatlah theta dia tu 90 darjah. Bermakna perbezaan latitude sekarang latitude M dengan latitude R itu adalah 90 darjah. Kalau kita boleh lukis macam ni lah. Ni latitude M, tak tahu berapa. Latitude R ni kat bawah ni 60 darjah selatan. Beza mereka ialah 90 darjah tau. Okey, tapi sekarang yang dia bagi latitude M ni, latitude M pula. Ni R. R ni 60 darjah selatan kan. Bila 60 darjah selatan, jarak dia dengan khatulistiwa. Khatulistiwa kat sini. Ni khatulistiwa. Kan, bila latitude, dia adalah ukuran daripada khatulistiwa. So, latitude 60 darjah selatan, maknanya dia daripada khatulistiwa ni 60 darjah. Sekarang ni beza dengan M tu 90 darjah. Maknanya dia dah melepasi khatulistiwa dan dia dah berada di sebelah utara tau. Maknanya sekarang ni kamu nak cari yang atas ni, berapakah latitude M, kamu kena cari beza dia dengan khatulistiwa ni. So, semua ni 90 kan. 90 tolak dengan 60. 90 tolak dengan 60 dapatnya 30 darjah. So, maknanya M ni 30 darjah utara lah. Itulah latitude M. 30 darjah utara. Okey. Lepas tu kita pergi ke soalan D. Sekejap cikgu cek skema. Betul. 30 darjah utara. Latitude M 30 darjah utara. So, korang jawablah latitude M sama dengan 30 darjah utara. Ni pun 30 darjah utara ni satu markah je. Yang ni cara jalan ni dapat K1, dapat tolak ni dapat K1, 30 darjah utara N1. So 3 markah apabila kamu mencari latitude M ni. Yang soalan B tadi lupa cikgu nak bagi tahu markah. Soalan B tadi banyak markah dia. 4 markah soalan B tadi. Okey. Terus kepada soalan D. Soalan D ni dia berkaitan dengan purata laju purata. Dia dikaitkan dengan purata laju. So kamu kena hafal formula JLM. Macam mana formula JLM? Jarak sama dengan laju dalam masa kan. Kalau purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu. Okey. Dia kata sebuah kapal terbang berlepas dari Q. Kita dah ada Q ke? Q kat mana ya? Okey, R, M, S. Q 36 darjah selatan. Q kita belum lukis 36 darjah selatan maknanya dekat sinilah. 36 darjah selatan. 46 darjah selatan, 45 darjah barat. 45 darjah barat maknanya Q tadi berada di sini. Bila kamu nak lukis lokasi Q tu, dia mesti persilangan di antara latitude itu dengan longitude itu. So kalau Q dia kata 36 darjah selatan, 45 darjah barat, maknanya dia berada pada persilangan ni 36 darjah selatan dengan 45 darjah barat tadilah. Okey, itu lokasi Q.
Lepas tu dia kata, sebuah kapal terbang berlepas dari Q menuju ke S melalui kutub utara. Okey, daripada Q ni, dia terbang ke S melalui kutub utara. Alright, so Q ni kalau kita tengok latitude Q adalah 36. 36, maknanya beza daripada tengah bumi tu, dia 36 darjah. Lepas tu nak pergi ke kutub utara pula, dia 36 darjah selatan kan. 36 darjah selatan, maknanya nak pergi ke kutub utara tu dia kena melalui 90 darjah tu. 90 darjah. Ini 36, ini 90. Dan dia tambah lagi nak pergi ke S ni tadi sini S 60 darjah. Maknanya okey, S ni, lokasi S ni 60 darjah utara kan. Maknanya daripada Khatulistiwa ke dia 60 darjah. Daripada Khatulistiwa ke dia 60 darjah. Maknanya untuk mencapai ke kutub utara ni 60, 90 tolak 60. Dekat sini 90 tolak 60 dapat 30 darjah. Sekarang ni macam ni tau. Dia yang daripada Q ni, dia melalui kutub utara. Nak pergi ke kutub utara tu, dia kan daripada Khatulistiwa 36 darjah. Sebab dia nak pergi ke kutub utara, maknanya dia kena campur dengan yang ni lah. Kan? Kalau kutub selatan baru dia campur dengan yang belah sini. Sekarang ni dia campur dengan yang ke arah Khatulistiwa lah. Lepas tu daripada Khatulistiwa nak pergi ke kutub utara tu, tambah 90 darjah. Okey. Lepas tu, tambah 90 darjah. Tambah lagi baki nak ke lokasi M ni daripada Khatulistiwa dia 60, maknanya daripada Paksi Tegak ni dia 30. So tambah lagi 30. So jadinya berapa dekat situ? 90 tambah 30, 90 tambah 30 tambah 36. So dia kena melalui kenapa 55? 30 tambah 90 tambah 36. 156 darjah. Maknanya daripada Q ni melalui kutub utara sampai ke kutub utara kan, 36 tambah 90 tambah lagi 30 baru dia capai dekat S itu. Ya. Sebab dia kata Q menuju ke S melalui kutub utara dengan purata laju 720 knot. 720 adalah purata laju. Okey, yang ini adalah dia punya beza sudut antara Q nak ke S melalui kutub utara. So sekarang ni apa yang dia nak? Dia nak hitung masa penerbangan itu. Okey, dia nak masa ni Ni masa ni. Okey, purata laju dia bagi 720. Kita buat dulu persamaan. 720 sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak adalah 156 tadi dia punya theta. Theta darab dengan 60. Itu jumlah jarak dia. Bahagi dengan masa T. So sekarang 720 T sama dengan 156 darab 60. 156 tu theta Bila nak mencari jarak yang melalui kutub utara ni, hanya darab dengan 60 sahaja. So 156 darab dengan 60 dapatnya 9360. Maka T, masa yang dia perlukan adalah 9360 ni awak bahagi dengan 720. So dapat apa? Bahagi 720 dapatnya 13. Nak kata 13 apa? 13 jam lah ni. Sebab knot ni semua dalam kilometer sejam tau. Semua dalam jam-jam. Tapi tak apa. Kita hanya letak 13 saja. Tak perlu ada unit Sebab dalam soalan pun dia tak cakap. Dia kata hitung masa je. So kita pun letak 13 je. Kalau tak sure jangan letak unit tu. 13 je kita letak. Dah dapat dah markah So yang ni memang soalan dia mencabar sikit lah untuk soalan D ni. Okay. Harap kamu faham lah penerangan cikgu ni.
Tapi memang bumi kalau kamu faham memang senang untuk dapat markah. Ini senang je dapat markah. Yang ni 3 markah lagi. Bila kamu buat 150 darab 60. Okey. Kamu berjaya membina hubungan. Ini kamu dapat 1 markah di sini. 1 markah. Lepas tu kamu bahagi 720. Kamu dapat 2 markah kedua. Dan 13 kamu dapat markah yang ketiga. Itulah. Okey.